A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati kepada pensyarah kita iaitu Dr. Nurul Ilyana binti Muhammad Adnan, seterusnya kepada rakan-rakan dan sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah saya Muhammad Faiz bin Syukri A182594 bersama dengan sahabat saya Ahmad Huzaifi bin Muhammad Safwan A182627 akan membentangkan kepada anda semua berkenaan dengan nikah gantung dan nikah misya menurut syarak. Jadi dekat dalam pembentangan kami ini kita akan pecahkan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama berkenaan dengan nikah khitbah yang akan disampaikan oleh saudara Huzaifi, yang mana dia akan menyentuh berkenaan dengan definisi, ciri-ciri, hukum, syarat sah dan juga kebaikan nikah khitbah. Seterusnya untuk bahagian kedua akan disentuh oleh saya dan kita akan mengetahui berkenaan dengan definisi nikah misya, hukum dan pandangan ulama berkenaan dengan nikah misya, punca berlaku pernikahan misya dan perbezaan nikah khitbah dan nikah misya. Jadi untuk berkenaan dengan nikah khitbah, saya serahkan kepada saudara Huzaifi untuk menerangkan dengan lebih teliti. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bagian saya, bagian pertama itu saya akan menerangkan mengenai nikah khitbah. Yang pertama kita pergi kepada bahagian definisi, iaitu maksud nikah, iaitu bermaksud perkahwinan, iaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin di antara lelaki dan perempuan bagi membentuk keluarga dengan tanggungjawab dan hak-hak tertentu. Syatawi 1987. Apa maksud khitbah? Khitbah bermaksud pertunangan, iaitu persetujuan atau perjanjian untuk melangsungkan perkahwinan. Syatawi 1987. Seterusnya, berdasarkan pembacaan kitab Al-Qur'an, Imam Malik bin Anas mungkin orang yang pertama yang memperkenalkan istilah nikah al-khitbah berdasarkan kepada tulisan yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta di dalam bab al-nikah bagi orang yang beriktikaf dari Malik 1985. Seterusnya, huraian kepada definisi. Yang pertama, di dalam kitab Syarah Al-Zarqani ala Al-Muwatta, ia menjelaskan bahawa qala Malik la ba'sa bi nikahil mu'takifi nikahal milki ay al-'aqdi ma lam yakun al-masis ay al-jima' fala yajuzu li qawlihi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifun, surah Al-Baqarah. wal mar'atu al-mu'takifatu aidan tunkah tukhtabu wa yu'qadu 'alayha kama afada bi qawlihi nikahal khitbah bikasri kha ma lam yakun al-masisu fayumna. Imam Malik menerangkan bahawa hukum berangkat nikah bagi orang yang beriktikaf adalah dibenarkan. Persoalan ini timbul disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187 yang melarang orang yang beriktikaf untuk menggauli atau menyetubuhi isteri. Seterusnya, menurut Imam Malik, orang yang beriktikaf adalah sah untuk berangkat nikah secara nikah al-khitbah, iaitu berangkat nikah dengan syarat tidak melakukan hubungan kelamin selama berada di dalam keadaan beriktikaf. Ini adalah kerana hubungan kelamin akan membatalkan ibadah iktikaf. Perkara ini boleh dilakukan oleh orang yang beriktikaf sama ada lelaki maupun perempuan. Walaupun Imam Malik tidak memberikan pengertian khusus kepada istilah tersebut, apa yang boleh difahami dari penjelasan yang dibuat ialah nikah al-khitbah bermaksud akad nikah yang dilangsungkan dengan sempurna tanpa membenarkan hubungan kelamin di sepanjang tempoh tertentu. Seterusnya kita pergi pada bahagian seterusnya, iaitu ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah pasangan suami isteri yang telah sempurna diijab kabulkan pada kebiasaannya tidak tinggal bersama. Yang kedua, pasangan suami isteri menangguhkan hubungan kelamin sehingga tempoh tertentu yang pada kebiasaannya selepas majlis perkahwinan atau walimah. Yang ketiga, walaupun tidak disebut secara jelas mengenai tanggungjawab memberi nafkah oleh suami kepada isteri di dalam tempoh pergantungan, sudah menjadi kefahaman apabila mereka tidak tinggal bersama, suami belum lagi dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepada isteri. Hukum, bahagian yang selanjutnya itu hukum.
hujah atau dalil yang membenarkan nikah ahli khutbah mungkin boleh disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dia berbunyi, Haddatsani Ubaid bin Ismail, haddatsana Abu Usamah an Hisham an Abi qala tuwfiyat Khadijah qabla makhraj Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati bi 3 sinin. Falabitha sanataini aw qariban min dhalik. Wa nakaha Aisyah wa hiya bintu 6 sinin. Thumma bana biha wa hiya bintu 9 sinin. Di dalam hadis tersebut menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menikahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berusia 6 tahun dan baginda hidup bersama sebagai suami isteri ketika beliau berusia 9 tahun. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menangguhkan tempoh untuk tinggal bersama dengan Sayyidatina Aisyah selama 3 tahun selepas daripada akad nikah yang dilangsungkan. Seterusnya, penangguhan Nabi Muhammad SAW berkemungkinan besar disebabkan menunggu masa yang bersesuaian bagi diri Sayyidatina Aisyah untuk hidup berkeluarga. Berbeza dengan amalan nikah ahli khutbah yang dilakukan kini. Penangguhan tersebut dibuat dengan persetujuan bersama antara pasangan suami dan isteri yang pada kebiasaannya disebabkan oleh faktor kewangan. Walaupun tiada istilah nikah gantung atau kahwin khutbah dalam Islam, ia memenuhi semua syarat-syarat sah nikah, maka hukum nikah gantung adalah sah. Seterusnya, sebagai pada syarat sah untuk nikah khutbah, cara nikah khutbah yang memenuhi semua syarat sah nikah dan rukun nikah menjadikannya pernikahan sah. Kahwin khutbah mematuhi rukun nikah. Yang pertama, pengantin lelaki. Yang kedua, kena ada pengantin perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi lelaki. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Seterusnya, kebaikan nikah khutbah. Yang pertama, menghalalkan hubungan di antara pasangan lelaki dan perempuan, seterusnya menyelamatkan diri dari sebarang pelakon yang dilarang oleh agama, berkhalwat dan perzinahan. Yang kedua, oleh kerana mereka masih tinggal berasingan, mereka menanggung nafkah diri masing-masing. Pihak suami belum lagi dibertanggungjawabkan untuk menyarai isterinya sehingga mereka bercadang untuk tinggal bersama. Yang ketiga, seandainya mereka terlanjur melakukan hubungan kelamin, ia tidak dianggap sebagai perzinahan dan anak yang dilahirkan adalah anak yang sah taraf. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini mengenai tajuk nikah khutbah atau nikah gantung. Tajuk nikah khutbah ni merupakan gelaran bagi ikatan perkahwinan di mana pasangan yang belum mengadakan wali untuk urus, mereka ni menangguhkan majlis kena kahwin ataupun mereka punya majlis wajib untuk urus, dan mereka ni belum bersatu dan juga tidak boleh tinggal serumah atas sebab-sebab tertentu. Syarat dan proses nikah gantung ni sama saja dengan syarat dan proses nikah yang biasa. Syarat wali dan saksi pun sama dengan nikah biasa. Lafaz akad nikah pun sama, sijil kahwin pun sijil yang sama. Dan sijil kahwin tu akan dapatlah selepas kahwin. Dan untuk nikah gantung, cumanya untuk di Malaysia ni, nikah gantung ni masih perlu untuk hadir kursus perkahwinan. Istilah nikah gantung ataupun nikah khutbah ni tidak wujud dalam Islam ataupun dia tidak adalah dalam Islam. Namun begitu hukumnya nikah gantung ni adalah harus. Nikah gantung dan nikah gantung ni biasanya tidak boleh ataupun tidak dirasakan dari keluarga ataupun masyarakat. Sebaliknya nikah ni ataupun proses perkahwinan ni perlu dimaklumkan dan perlu mendapat persetujuan daripada keluarga lah. Akad nikah untuk nikah khutbah pun berlangsung dengan izin wali. Jadi wali perlu tahu
perlu tahu dan bersetujulah dengan perkahwinan tersebut. Cumanya yang membezakan nikah khitbah dari perkahwinan biasa ialah pasangan tidak tinggal bersama dan kedua kahwin tidak diadakan sehingga pasangan bersedia untuk tinggal bersama seperti pasangan lain, atau berlaku senggama dan mereka senggama ni maksudnya berlaku persetubuhan di antara mereka. Jadi apabila berlaku salah satu atau contohnya mereka melakukan persetubuhan, jadi perkara itu bukan satu dosa, malah status dia akan bertukar kepada pernikahan biasa. Jadi itu saja untuk bahagian nikah khitbah. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Faiz. Seterusnya kita akan masuk kepada nikah misyah. Apa itu nikah misyah? Jadi kita terus kepada definisi. Nikah misyah ataupun zawaj al-misyah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat sah nikah, tapi selepas nikah suami dengan persetujuan isteri tidak menyediakan tempat tinggal untuk isterinya dan tidak pula menyara kehidupan isterinya. Mungkin juga suami ini tak bermalam dekat rumah isterinya, hanya sekadar berjumpa kemudian suami balik ke rumahnya sendiri. Jadi nikah misyah ni tak semestinya berkekalan dalam keadaan hidup tanpa tanggungjawab lah. Isteri boleh tuntut hak dia pada bila-bila masa dan mereka boleh pilih sama ada untuk hidup bersama seperti pasangan suami isteri yang lain, tetapi ada kalanya perceraian berlaku bila isteri menuntut haknya. Jadi apakah hukum dan pandangan ulama ni? Bila kita tengok definisi macam pelik je pernikahan misyah ni boleh ke? Jadi kita tengok apa yang ulama cakap kat dalam benda ni. Hampir ke semua ulama menganggap nikah sebegini adalah sah dari hukum syarak sebab memenuhi semua syarat-syarat sah nikah. Dalam masa yang sama, kebanyakan ulama tidak menggalakkannya. Jadi ada juga ulama yang menganggap bahawa nikah cara ini, iaitu nikah misyah, adalah tidak bermoral walaupun sah. Dia sah tapi orang cakap sebagai tak bermoral lah. Sebab apa? Diorang ni berkahwin tapi diorang ni tak ada hubungan apa-apa, macam just orang couple jumpa, okay bye, macam tu je, tak ada apa-apa. Jadi ada juga segelintir ulama yang menganggap sebagai haram sebab bertentangan dengan tujuan perkahwinan dalam Islam sesuai dengan ayat Quran berikut, yang maksudnya dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup bermesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 22. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, tidak memberi nafkah tidak menyebabkan akad perkahwinan tidak sah ataupun menjadikan suami miskin. Maksudnya tidak membatalkan akad nikah tu. Hal ini kerana isteri redha dengan keadaan tersebut sebab isteri yang letak syarat. Begitu juga dengan syarat tidak menyetubuhi isteri juga tidak memberi kesan kepada pembatalan akad perkahwinan. Tapi sekiranya melibatkan syarat untuk tidak membayar mas kahwin, barulah akad perkahwinan tersebut kira batal. Ini menurut Yusuf Al-Qadawi 2002. Okay, jadi maksudnya adalah sebagai contoh, selalunya benda ni dia akan berlaku dalam suasana poligami lah. Dia berkahwin daripada dia dah ada isteri yang pertama, lepas tu si suami ni jatuh cinta pada orang yang kedua, dan isteri yang kedua orang yang kedua ni maknanya orang yang dia suka ni, dia minta kepada suami dia boleh je nak kahwin dengan dia, tapi dia tak nak apa-apa nafkah, dia tak nak apa-apa tanggungjawab daripada suami dia. Cuma kalau nak jumpa-jumpa semua tu boleh lah. Maksud dia kalau dia orang nak bersama tu semua tu boleh. Okay, jadi apakah punca berlaku pernikahan misyah? Okey, kat sini kita tengok ada 3 lah. Yang pertama, wanita berkejaya yang tidak mahu terikat dengan tanggungjawab kepada suami. Ada wanita yang memilih untuk menumpukan masa dan tenaga untuk berjaya dalam perniagaan atau kejaya dan tak mahu tumpah mereka dibantutkan oleh keperluan memberi banyak masa untuk melayan suami.
Tetapi seperti wanita lain, mereka juga berkeinginan untuk disentuh oleh lelaki. Maka pernikahan cara ini memberikan mereka jalan yang halal untuk memenuhi keperluan batin mereka. So diorang yang pertama ni, golongan pertama ni, perempuan yang berkejaya, cuma dia tak nak masa dia ni terganggu nak kena layan suami. So boleh buat cara perkahwinan ni sebab menjadi fitrah seorang wanita itu untuk disentuhi. Jadi dia boleh buat nikah cara ni cuma untuk benda tu je lah. Lepas tu hidup seperti biasa. Dia kekal status sebagai suami isteri lah, cuma tanggungjawab dia berkurang. Yang kedua, golongan yang kedua adalah wanita yang inginkan anak sendiri tapi tak memerlukan kehadiran suami. Maksud dia ada wanita yang ingin mempunyai anak sendiri tapi tak mahu kebebasannya disekat oleh seorang suami yang selalu ada di sisi. Pernikahan cara ini bolehkan mereka mencapai matlamat mereka. Yang kedua ni, yang perempuan ni dia nak anak, tapi dia tak nak terikat dengan suami. So masa kahwin tu dia cakap tu bolehlah kian bersama, tapi yang lain-lain tu nafsi-nafsi sendiri-sendiri je. Nanti bila ada anak pun nafsi-nafsi kat sendiri-sendiri kat. Tapi settle dia tetap sebagai suami isteri. Yang ketiga, situasi yang ketiga ataupun punca yang ketiga yang boleh menyebabkan pernikahan misya ni, ada wanita yang sanggup melepaskan hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal atau duit, nafkah atau giliran bermalam, asalkan dapat menikahi lelaki tertentu yang sudah menjadi suami orang. Biasanya keadaan begini tak bertahan lama lah. Sampai satu ketika wanita berkenaan akan merasa tak puas hati dengan kehidupannya, seolah-olah seperti perempuan simpanan. Lalu dia tuntut haknya. Keadaan ini sering berakhir dengan perceraian. Susah suami untuk bagi hak bermalam kepada isteri kedua sebab isteri pertama tak tahu pun yang si suami ni sedang bermadu. Kemungkinan besar tak dapat, si isteri ni tak dapat terima keadaan lah. Sebab apa? Sebab si suami dia tu dah kahwin dua tu dah lama dah, 5 tahun 6 tahun, tapi tak bagi tahu pun dekat isteri pertama. So kebanyakannya dalam situasi ni akan berakhir dengan perceraian lah. Jadi apakah perbezaan antara nikah khitbah dan nikah misya ni? Kalau kita tengok macam lebih kurang sama je. Jadi yang pertama, pernikahan misya ni adalah di mana pasangan tidak tinggal bersama dengan persetujuan berdua, tetapi mereka melakukan hubungan kelamin. Ni beza dia. Yang kedua adalah perkahwinan misya. Pernikahan misya memenuhi syarat sah nikah tapi ada perjanjian tertentu di antara suami dan isteri. Nikah misya sering berlaku dalam poligami di mana isteri pertama tidak diberitahu tentang kehadiran isteri kedua dan isteri kedua menerima bahawa suami tak perlu bermalam dengannya atau menyediakan tempat tinggal dan sebagainya untuknya. Jadi kalau contoh macam nikah khitbah ni dia perkahwinan secara rasmi, diisytiharkan kepada orang ramai bahawa pasangan ini telah bernikah, tetapi yang membezakan yang membuatkan dia dalam status khitbah ataupun gantung adalah sebab dia orang ni tak duduk bersama. Jadi yang menyebabkan dia orang ni status nafkah tu digugurkan daripada dia orang. Jadi suami tak wajib lagi bagi nafkah kepada isteri dia, melainkan apabila dia orang ni duduk je bersama melakukan hubungan, masa itulah si suami wajib untuk memberi nafkah kepada isterinya. Tetapi berlainan dengan nikah misya, diorang ni memang suami isteri melakukan hubungan kelamin dan sebagainya, tapi dengan isteri itu meletakkan syarat tak perlu bagi nafkah kepadanya dan sebagainya. Sebab apa? Selalunya berlaku dalam situasi poligami lah, yang mana isteri kedua ni dia tahu dia tak nak susahkan suami dia sebab nak kena bagi malam bermalam, nak kena bahagi malam-malam bersama dengan isteri dengan nafkah dan sebagainya. So isteri ni hidup sendiri saja, cuma dia ni ada suami, cuma macam tu je lah. Jadi nikah misya ni memenuhi semua syarat-syarat sah nikah seperti ada wali, ada saksi, ijab kabul dan sebagainya. Tapi selepas nikah, suami boleh terlepas dari keperluan beri nafkah kepada isteri dengan izin isteri dan pasangan tidak tinggal bersama. Mereka berjumpa hanya untuk tujuan tertentu sajalah. Walaupun nikah misya ni walaupun nikah misya ni sah dari hukum syarak, tapi keadaan tinggal berasingan tanpa tanggungjawab ini menjadikan nikah misya ini tidak sempurna lah.
dan tidak memenuhi tujuan pernikahan tersebut. Ramai dalam kalangan ulama yang tidak menggalakkan nikah misya sebab ia seolah-olah ada usaha untuk menghalalkan zina sebagaimana macam nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni yang diamalkan oleh orang Syiah lah, iaitu nikah kontrak. Dia ada kontrak dia, ada perjanjian dia lah. Habis dia perjanjian dia, habis dia kontrak dia, dia orang bercerai. So pernikahan misya ni tidak digalakkan lah, walaupun dikira sah. Okay. Jadi kesimpulannya, untuk kesimpulan, yang pertama adalah Islam menggalakkan umatnya bernikah dan hidup sebagai suami isteri yang halal. Nabi kita sendiri pun bernikah, maka sebagai umatnya ia satu sunnah lah untuk kita bernikah dan mencari pasangan hidup. Jadi yang kedua, yang ni semualah orang-orang yang belum kahwin lagi dan ada berhajat untuk berkahwin ni, bolehlah bagi tahu kat parent. Janganlah bagi kedua bapa ni ataupun pasangan untuk buat syarat-syarat yang menyukarkan perkahwinan. Sebagai contoh, meletakkan mahar yang tinggi ataupun wang hantaran yang tinggi dan syarat-syarat yang menyusahkan untuk dua pasangan ini bersatu. Sebab apa? Dalilnya dekat dalam surah An-Nur ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yu'nihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Maksudnya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahajamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Jadi menikahlah. Jadi kesimpulannya, maka pemudahkanlah, jangan sukarkan. Wallahu a'lam. Jadi rujukan kami iaitu daripada Imam Malik dalam kitab Muwatta. Lepas tu seterusnya Mizan Ibn Mustafa sebagainya dalam kitab Nikah Al-Khitbah menuju perspektif Islam. Dilema pelajar, pelajaran cinta dan perkahwinan daripada Asy-Syatawi, iaitu dalam Syarh Kanun Al-Ahwal As-Sahsiyah, dan seterusnya Yusuf Al-Qadawi dalam Fatwa Ma'asirah Darul Kalam Kuwait. Jadi itu saja, wallahu alam. Sebarang persoalan bolehlah tanya selepas ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku pernikahan misya, perbezaan nikah khitbah dan nikah misya. Jadi saya serahkan kepada Muzahid. Cepatlah. Laki dan perempuan bagi membentuk keluarga depan keluarga dengan tanggungjawab dan atas nikah gantung adalah sama dengan syarat perkahwinan dalam Islam yang biasa. Syarat wali dan saksi.